Okey ya, kita start lah kot. Lewat 5 minit dah terlepas. Dengar soalan saya? Okey, yang hari tu punya problem. Anyone nak kongsi dengan semua yang programming yang you all betulkan? Adakah? Ke tak ada? Itu kan ada silap kan? Yang saya cakap kena buat wish statement tu. Wish or if statement. Dua-dua boleh lah. Either wish or if. Tapi better guna wish lah sebab kita nak make sure yang M tu masih lagi negatif. Walaupun kita nak ambil the absolute value of the maximum. The maximum of the absolute value masih lagi M, tapi kita tak ambil maximum of the absolute value tu. Tapi kita masih lagi ambil yang negatif parts dia. Okay? Tak ada ke? Tak ada ke yang nak present? Nak bagi tahu or share? You all tak buat ke? Saya kasih seminggu kan? Kena biasakan dirilah buat programming dengan logik. Kalau tak nanti you all pandai baca lepas tu hafal je. Tak tercapai lah purpose subjek ni, which is untuk you sendiri rancang untuk programkan satu-satu punya mathematical problems. Okay, so kalau setakat hafal saja tak jadi programmers lah. Okay, tujuan dia you should set yourself sebagai seorang yang tahu programming dan menjadi programmers yang dapat menghasilkan satu programming codes lah. Okay. So this is apa yang saya buat lah. Kalau tak ada orang buat, saya terpaksa tunjuk lah But next time please get involved jugalah. So ni adalah wish statements. Okay, so maximum of the absolute value kalaulah dia sama dengan maximum of xi. So xi ni adalah matrix initial matrix yang kita pilih. Okay. So kalaulah dia sama dengan maximum of the absolute value ni sama dengan maximum, maka mi adalah sama dengan maximum of xi. Sebab dia adalah positif. Maximum of the absolute value of xi sama dengan maximum of xi means that maximum of the xi itu adalah positif. Okay, so mi yang dalam tabel tu adalah sama dengan maximum of xi. Okay, dan kalaulah maximum of the absolute value of xi tidak sama dengan maximum of xi, so let's say kat sini kita ada negatif 1 dengan kosong kan, negatif 1 dengan kosong, maximum of the absolute value of xi adalah sama dengan 1 kan. Kalaulah kat sini negatif instead of positive, negatif 1 and kosong. So this one, 1 tidak sama dengan maximum of xi. Maximum of xi ialah 0, not negative 1. Kalaulah dia tak sama, dan mi you akan pilih negative of the maximum of the absolute value of xi. You akan pilih sama dengan negative 1. Your mi akan jadi negative 1. So this is the wish statement yang saya bagi tahu you. You nak buat wish statement pun tak apa. You nak buat wish statement pun tak apa. Then kita punya yi is equal to 1 over mi. Mi yang kita pilih, okay, yang kita decide kat sini based on this wish statement, darab dengan xi. Okay, xi plus 1 is equal to a. Okay, so coefficient matrix a. So a is the coefficient matrix.
darab dengan 1 over mi, darab dengan xi, which is this part actually kalau you nak tulis sebagai yi pun boleh. Kalau dalam programming ni you nak ganti sebagai yi pun tak apa, sama saja. Because this is the same as yi. Okay, and then you print yi, okay. Xi plus 1, ini pun boleh kalau nak print, m, okay, and xi. Okay, so you print semua ni. Ni saya print 2 kali, sepatutnya sekali sudah lah satu lagi print apa ni. Ni saya rasa sebab saya nak check saja. Sebenarnya kita nak apa? Kita nak I lambda. This is what we want. Lambda and eigenvalue saja kan. This one I think because I want to check only. Okay. And then kita nak lambda. Our lambda is mi. Eigenvalues is yi. This is yi. Okay. So bila print, tu dapat 2. Okay, so let's refer to the notes lah. So this is power methods. Power methods 2 times 2. So 2, 0.51. Okay. 2, 0.51. The second one is 1.5, 1, 0.6. Okay. 1.5, 1, 0.6. I think yang ni sama dengan yang sebelum ni. Walaupun programming kita dah berubah, dia akan tetap sama. Sebab MK dia semua positif. Tak ada satu pun yang negatif. So it doesn't affect lah. Yang kita punya problem ialah the next example because somehow our MK adalah negative. Okay. So kalau tak betulkan our programming code, our MK ni akan affect our lambda as well as the eigenvalues which is y. Okay, so kita tengok yang akhir sajalah 2 dengan 1, 1. Okay. So 2 and 1, 1. 2, our lambda is around 2 and eigenvalues ialah 1 and almost 1 lah. Okay, so that's it. Okay, let's look at 3 times 3 punya matrix. 3 times 3, okay. So sama juga, tambah which statement dia, which statement ni. And then this is our y, yi 1 over mi darab dengan xi. Okay. And then kita print benda yang sama. Ni cuma saya nak tengok yang print yang kat bawah ni lah. Yang ada lambda and eigenvalues. Okay. So untuk 3 darab 3, 3 problem sebab awal-awal dah negatif. Hari tu kalau guna programming code yang lama punya, we will have MK ni semua positif and dia akan effect lah convergence akan problems. Salah, jawapannya memang salah, totally wrong. Okay, so negative 19.33 when I is equal to 2 atau K is equal to 2. In our case I lah, I is equal to 2, our lambda is negative 19.33. So dapatlah jawapan dia negatif as we want. Okay, so before kalau you check your programming code yang lama, this will give you positive. Tak tahulah jawapan berapa, it may not be 19.33, but nak cakapnya somehow it doesn't converge. But in this case, if you look at how the lambda and the eigenvalues behave, you tengok when I is equal to 8, 16.007, eigenvalue 0.5, 1, negative 0.5, okay. And then bila I equal to 9, kan, so nampak dia converge 16.002, eigenvalue 0.5, 1 and negative 0.5. Okay, nampak dia converge.
Bila you tengok I equal to 10 pun, it will be 16, okay. Yang sebelum ni 16.002, dia makin converge kepada solution yang sebetulnya lah, which is in this case 16. Eigenvalue 0.5, 1 and negative 0.50001. Kalau you teruskan lagi, I'm sure perpuluhan-perpuluhan ni akan hilang sikit lah. Sedikit sebanyak akan hilang. So kita check dengan our eigen system. So code eigen system kita menunjukkan bahawa the largest eigenvalues, in this case lambda, ialah 16. And what is the eigenvector that correspond to this lambda? It is negative 1, negative 2, and 1. Okay, negative 1, negative 2, and 1. So 0.5, 1, negative 0.5. Ni setara lah. Ni setara. 0.5 nak jadi negative 1, you just darab dengan berapa? Negative 2, right? Negative 2. You darab everything with negative 2, you will get this answer. It's setara, which is correct. So it means that our programming code betul lah. Okay? You can check with the eigen system. Nak tentukan either our programming codes for this power rules, power method ni is correct or not. Okay? So ada soalan tak? Ada tak soalan? Any question? Adakah soalan? Tak ada. You all faham ke tak ni? Kena buat test. Test dulu. Kita buat test lah. Minggu depan kita buat test. Boleh? Boleh tak? InsyaAllah boleh doktor. Boleh Cumanya dekat coding tadi lah wish tu yang benar sikit. Itu baru ada quiz kan. So kita buat test. Nanti saya tengok topik apa yang sesuai. Tapi Jacob, this one power method dengan recurrence kita tak belajar lagi, akan masuk final. You takkan ada final lah, but then you ada project. Project tu buat kat masa still exam week. Okay, so make sure you punya internet connection semua okay lah. Bila dia kata project tak ada final, doesn't mean that you tak perlu nak buat ataupun solve apa-apa soalan. Bukan, dia masalahnya you tak perlu datang UPSI dan ambil exam tu saja. But then still ada lagi lah kena sit for exam tu tapi kat rumah macam tu. Okay, masa tu panjang sikit lah compared to yang biasa 2 jam. Panjang supaya yang ada masalah internet tu boleh uruskan. Tapi janganlah tak ada internet. Macam tu. Okay, mungkin 3 jam ke. Yang sepatutnya 2 jam jadi 3 jam. Okay, so make sure you ada internet connection yang bagus. Kerajaan pun kasih free wifi kan. Free data. 1 gig. Tak tahulah cukup ke tak. But then saya kena juga kurangkan waktu kelas daripada 3 jam jadi 1 jam setengah sebab ada pelajar yang komplain. Kata macam-macam lah you all kan suka komplain kan. Tapi I'm not sure lah is it from this class or not. Tapi dah ditegur pensyarah tidak boleh buat 3 jam. Okay. Sebab pelajar tak ada data katanya. Okay, ada soalan ke? Apa yang kita belajar tu boleh masuk Boleh faham Okay, shifted power methods pun sama. Kenapa dia sama? Kena betulkan is because our MI pun masih lagi benda yang sama lah. Our MI ni adalah negatif juga. Boleh negatif, boleh positif. Okay. So still kena guna a wish statement lah. Wish statement. Shifted adalah untuk second eigenvalues. Kalau dia ada 2 darab 2 punya matrix, kita dah dapat highest ataupun biggest eigenvalues menggunakan power method. Kita boleh dapatkan eigenvalues yang kedua dengan menggunakan shifted power method. Kalaulah dia adalah 3 darab 3, kita dah dapat power method menggunakan
eigenvalues yang largest menggunakan power method, kita boleh dapatkan eigenvalues yang terkecil menggunakan shifted power methods. Okay? Itu adalah kenapa kita boleh guna shifted lah, macam mana untuk dapatkan eigenvalues yang macam mana. Eigenvalues yang terkecil lah. Tapi kalau 2 darab 2, yang terkecil adalah yang kedua lah. Okay, sebelum ni kita dah ada lambda is equal to 1. Soalan yang sama macam tadi, 1, 1, 2, 0. Okay, so A minus lambda 1i, in this case lambda is equal to 2, so kena tolak tu I lah. Okay, so kita dapat matrix coefficient yang baru which is B. So ni lah maksudnya shifted. Instead of using the original coefficient matrix A, kita gunakan coefficient matrix B. Okay, and then we take x naught is equal to 1, 0. Yang ni nak pilih apa-apa, 1, 1 pun boleh, 1, 0 pun boleh. Any initial matrix lah. Okay. And then guna benda yang sama. Tapi instead of A, kita guna B. Itu saja beza dia. Okay. Itu saja bezanya. YK masih lagi 1 over MK darab dengan XK. Okay. And our XK is equal to BY, K minus 1. Okay. Itu saja. So let's look at the programming. Power methods inverse shifted power methods. Okay, so this is our A. Okay. This is our B. B is A minus 2, identity matrix 2, X naught 1, 0. Okay, and then if lah. Kat sini saya guna if statement ya. Sekejap ya. Kan tadi kita guna wish ke? Sekejap. If. Sekejap ya, tengok jawapan betul tak. Bawah ni apa? Berbeza dengan yang atas. Y negatif 3. Negatif 3 eigenvector negatif 0.51. Negatif 3 negatif 0.51. Negatif 0.51. So jawapan sama lah Macam saya cakap lah, boleh guna wish ataupun if. So yang ni saya guna wish kat bawah. Yang tengok yang wish. Sekejap. Kat atas saya guna if. Kat bawah saya guna wish. Ni sama saja, boleh je jadikan dia wish dua-dua lah. Okay. So A is 1, 1, 2, 0. B, A minus 2 identity matrix. Okay, 2. And then yang ni if matrix absolute value of X naught. Ni before masuk iteration is equal to maximum of X naught. Okay, then at M of X naught is equal to maximum of X naught. Kalau tidak, okay, tengok beza if dengan wish. Dia ada 3 saja statement. 1, 2, 3. Sekiranya ini betul, maka ini. Ini adalah if statement. Selain daripada itu, kita ambil yang ni. Itu dia punya if statement. Kalau wish, sekiranya ini kan, ini, maka ini. Sekiranya ini, maka ini. Dia ada 4 statement. 1, 2, 3, 4. Ini beza wish dengan if. Kalau if, 3 saja. 1, 2, 3. Sekiranya yang ni betul, maka ambil ini.
Sekiranya tidak betul yang ini, maka ambil ini. Itu beza dia. Okay? Boleh ah? Boleh faham ah? Boleh faham tak? Rasa kena buat exam lah. Kalau semua tak faham, kena buat exam supaya you all boleh baca. Baca dan faham. Tak naklah semua blur kan. Print, okay, yang tadi. Okay, and then print out. Okay. So ada lah, awal lambda negatif. So betul lah ni. Dah start betul. Negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3. Semua ni. Negatif 3 ni because it converge lah. Converge. So kalau kita tengok kita punya ni, dia start converge lah. Negatif 3, dia berhenti kat sini because dia dah start converge selepas iteration dia sama dengan 3. Okay? Dia tak adalah sambung sampai 8 ke, kan? Sebab dah nampak dia start sama. So this is our lambda and this is our eigen vector. Okay? So the eigen vector is 0.51. The lambda is a negative 3, okay. So lambda 2, okay, MK converge to negative 3. So lambda 2 minus lambda 1, lambda 1 dah dapat tadi, which is 2, kan. And before this, our first eigenvalues menggunakan power methods dapat 2. So lambda 1 is equal to 2. Lambda 2, okay, minus lambda 1, it is equal to negative 3. Negative 3 ni apa yang kita dapat kat sini lah. So this is lambda 2 minus lambda 1. So our lambda 2 ialah sama dengan negative 3 plus 2 which is equal to negative 1. So ini adalah eigenvalues yang kedua. Okay. Dan corresponding eigenvector adalah negative 0.51. Ini yang kita ambil lah. Ini kita ambil terus. Tapi lambda, our lambda ni kena shift. Because our lambda is equal to lambda 2 minus lambda 1. Kita nak lambda 2. Okay. Okay, so shifted pula, shifted power methods pun lebih kurang saja. This is yang tadi jugalah cuma yang ni 3/3. Shifted power methods. Approximate the smallest. Dia tak cakap second second largest ke tak cakap. Kalau yang tadi 2/2 ya boleh cakap lah second sebab kita punya matrix 2/2 memang ada 2 eigenvalue sahaja. Eigenvector pun sama ada 2 pasang sahaja. Okay. So kita dah cari tadi our lambda 1 is equal to 16 kan. Our lambda 1 is equal to 16. Tadi untuk matrix yang sama A. Okay. So this is the matrix A. Okay, kita nak cari the second eigenvalues yang merupakan the smallest eigenvalues. Okay, so A minus 16I. Okay, lambda 1 ialah 16. Okay. So kita dapatlah matrix B. So kita akan guna matrix B ni dalam shifted power methods. Dan kita boleh pilih X0 kita, mungkin 111 lah. Okay, and then XK is equal to B. Ni tulis ni jangan confuse This is actually BYK minus 1. Boleh tulis kat dia punya notes, this is B. Kita guna shifted, which is matrix B lah. BYK minus 1. Okay. Kita B lah. Tenang sikit lah. And MK kita, ini pun ada negatif. Awal-awal dah ada negatif. So ni yang kena teruskan lah sebab our MK masih lagi tak converge. Patutnya teruskan sampailah nampak yang MK kita converge. So let's look at the programming lah. 3/3. So ini adalah matrix dia. B minus A, B is equal to A minus 16I. Okay, so kita guna which statement. Okay, yang sama macam tadi saya cakap maximum of the absolute value. Kalau dia sama dengan maximum maka M is equal to maximum because it is positive. Kalau maximum is not equal to, maximum of the absolute value is not equal to maximum,
maka M yang kita pilih ialah negative of the maximum of the absolute value. Okay. And then kita guna which statement. Okay. Xi plus 1 is equal to B. B, M, this is M kan? This is Y. You nak letak, this is not a problem sebenarnya. You buang pun tak apa. Cakap problem kat sini is before saya letak koma kat sini. Once saya letak koma tak ada masalah. So you nak buang yang ni pun tak apa. Okay, so bila you buang yang ni, our YK should be here. So this is YI. You dah replace, you boleh tulis ni sebagai YI lah. So our XI plus 1 is equal to B darab dengan YI. Okay. Our XK is equal to B darab dengan Y. Okay. Sama lah. And then our Y pula ialah 1 over MI darab dengan XI. 1 over MI darab dengan XI. So that is our Y. Okay. So kita print lambda dengan eigenvalues tu kita nak tengok. So lambda kita pada I equal to 1, negative 20. Negative 20, 0.5, 1, 0.5. Negative 20, 0.85, 1, 0.5. Sama kan? Okay. 0.85, 1, 0.5. Yang kedua, negatif 13.4. Okay. Tengok kat sini. Negatif 13.4. Eigenvector dia ialah 0.865, 1, 0.5. 0.8 ni 87, 1, 0.5. M ialah negatif 13.4. Okay. Negatif 13.4. Sama lah. So bila you tengok pattern dia, you tengok-tengok dia converge tak? Converge lah ni ya. Lambda yang ke-9, negatif 13, 7457, eigenvalue 0.9, 1, 0.5. Yang ni pun sama, negatif 13.7, 0.95, 1, 0.5. Okay. So that's it lah. Senang saja. Once dah tukar programming code tak ada masalah sebenarnya. Yang problem kalau you ada masalah nak programkan the programming. Once you punya programming code semua betul, then you buatlah apa-apa matrix pun semua sepatutnya betul. Okay. So settle inverse power method. Okay. Seterusnya kita pergi, tadi shifted power method. So kita pergi pada inverse power method. Okay. So inverse power method, dia nak calculate smallest eigenvalues juga. Okay. Sama dengan shifted power method. Okay. So inverse power method ni, dia dalam method dia, kita solve kan, actually kita guna inverse. Inverse punya apa? Kita guna inverse lah. So kalau you tengok kat sini, ni adalah, kalau you tak guna inverse pun you guna apa? Row reduce kan? This is row reduce, betul tak? Ataupun apa ya dia panggil? Elimination kan? Row elimination. Apa? Elimination kan namanya? Gauss-Jordan elimination method. Something like that lah. Doktor. Yes. Macam saya tengok kat dalam nokta doktor kat dalam apa tu, dalam WinRAR tu tak ada shifted
shifted power method punya matematika pula perjalanan, tapi hanya shifted inverse sahaja. Apa dia? Sorry. Okey, kat dalam tu sebab tak tahulah yang lain punya macam mana, tapi saya tengok kat saya punya nokta ni taat yang matematika punya. Dengan you sebab kena buat sendiri sebab semester lepas saya cuma buat power method saja. Tapi tak ada buat Yang lain semua student yang buat, tu pun saya share yang student. Bila saya share dengan you all yang student tu yang salah tu, yang negatif tak ada tu. So kat situ saya baru perasan. Sebenarnya masa saya buat nota tu saya cuma buat untuk power method saja. Yang lain-lain adalah students punya kerja masa mereka kat dalam kelas. Mereka buat dalam kelas. 14 orang kelas saya masa tu. So mereka buat. Okay. Tapi sebab masa tu doktor tanya if okay, tapi masa doktor tanya wish tu saya pun macam something new, macam tak pernah dengar guna which tu. Jadi saya macam double sikit lah pasal yang which method punya, which statement tu. Dalam which punya, sebab tak pernah belajar gunakan which statement masa tu. C++ tak belajar? C++ ada belajar, tapi ini while kan, bukan which, tapi gunakan while. If statement pernah dengar, tapi which macam tak pernah. While, if, which, semua benda yang sama. You ada setkan condition, itu sahaja. Okay. Lain-lain programming code, dia mungkin akan gunakan condition yang berlainan, statement condition yang berlainan. Mungkin yang lagi sesuai lah if ataupun wish ataupun while. You kena tengok lah. Macam bila saya cakap last week pasal if tu, saya ingat matematika lagi okay guna wish. Saya ingat guna matematika lagi senang kalau guna if. Rupanya wish lagi nampak lah. Sebab if dia ada 3 statement saja kan. Kalau betul, yes. Kalau salah, terus pergi pada third statement. Okay, mungkin you all tak berapa nampak. So kalau wish, you boleh decide berapa banyak pun. Kalau macam ni, macam mana? Kalau macam ni, macam mana? Kalau macam ni, macam mana? So you boleh set banyak. Kalau if, you cuma set yang ni betul, lepas tu terus yang lain salah. Macam tu. So wish lagi besar lah, nampak macam lagi sesuai kalau you ada piecewise function. Piecewise pun boleh juga guna untuk matematika, ada juga command. That is also untuk condition yang inilah, pemilihan condition, piecewise. Kalau you check lah, matematika pun ada. Okay? Piecewise. Dia memang guna untuk piecewise punya function. Bila you ada piecewise ataupun step function, you ada banyak kan function-function dia, betul tak? Betul. Okay? So itu kegunaan lah. Oh, jadi maksud doktor yang wish statement ni hanya specifically untuk yang piecewise punya ke atau apa? Which punya doktor? Macam mana? Yang which statement ni dia memang specifically untuk yang piecewise sahaja ke atau banyak lagi doktor? Wish dia sesuai untuk apa-apa condition pun sebab you boleh set banyak. Macam sekiranya X adalah 1 maka Y adalah 2. Lepas tu you nak pilih sekiranya X adalah 2 maka Y adalah 3. Sekiranya X adalah 5 maka Y adalah 10. You boleh set banyak. You nak set sampai condition tu sampai 10 pun boleh. Tapi kalau if sekiranya X adalah 5 maka Y adalah 10. Selain daripada itu Y adalah 15. Tu beza antara if dengan wish lah dalam matematika punya code ataupun command. Sebab tu you kena tengok juga, mungkin C++ lain dia punya cara, Maple lain, MATLAB lain. Kena sentiasa rujuk kat help cara dia. Okay, tapi apa pun dia punya looping tu sepatutnya samalah. Once you ada basic pasal programming, you patut tak takut nak tengok benda-benda simple macam ni. Okay? Boleh Ada juga yang piecewise. Dan kalau you search kat help ni pun ada piecewise. Dia sama aja. Ya, piecewise. Ni ada condition, tengok. Value condition. Ni pun macam wish ni.
sekiranya x less than 0, maka y adalah 2x. Sekiranya x greater than 0, maka sama dengan 1. Dia ada piecewise dia. You nak set dia sampai 10 punya condition pun tak ada masalah because piecewise ni macam wish. Okay, tapi dia macam bukan macam if. Kalau if 3 saja. Sekiranya ini adalah ini less than 0, maka 2x. Sekiranya yang lain terus sama dengan ni. Okay, so itu adalah if. If lagi inilah lagi sikit lah, lagi susah untuk you set. Okay. Boleh doktor. Terima kasih Boleh doktor. Boleh doktor. Okay, so yang ni pun sama saja lah, cuma apa beza dia? Ini kita buat apa ni? Shifted power. So, shifted power dah settle lah, tutup lah. Power. Shifted power dah settle. Kita nak pergi inverse power kan? Inverse power. Kan? Inverse power method. Inverse power methods. So this is our A. This is our, sekejap ya, not this one. Okay, this is our S0, 1, 0. So masih lagi guna wish statement kita. Okay, and then Y0 is equal to X0. Okay, kenapa? Y0 is equal to X0. Okay, sebab because of this. We start with Y0 is equal to X0. Okay, so that's why Y0 is equal to X0. And then X1 is equal to linear solve A Y0. Linear solve macam saya cakap lah, linear solve ni diguna untuk selesaikan AX is equal to Y. So X ialah linear solve A, Y. Okay, so kita nak selesaikan. So ini adalah menyelesaikan matrix tu. So beza dengan yang tadi, kita ada perkataan linear solve ni. Linear solve adalah untuk menyelesaikan inverse tadi. Perkataan inverse ni, you tak boleh nak selesai guna biasa. You dalam case ni dia tunjuk you guna row reduce kan? Ataupun Gaussian elimination. Okay? So, tapi saya guna dalam programming code linear solve. Sama saja. Kalau saya tak nak guna linear solve, saya boleh letak kat sini A inverse. A inverse darab dengan Y0 pun boleh. Okay? Faham tak? Boleh tak ni? Faham. Okay. So, kita selesaikan. Okay. Xi is equal to linear solve A Y0. And then masuk looping lah. Masuk looping yang seterusnya. Yang ni adalah wish statements. Okay. Yi yang tadi. Okay. Yi depends on Mi tadi. Mi kita pun memang dah decide based on wish. So betul lah. And then Xi kita, kalaulah tadi guna power method, kita tak ada wish linear solve ni. Kita lebih kepada apa? A darab dengan apa tadi kan? A darab dengan apa? Y ke apa tadi kan? So but then here linear solve A darab dengan Y. Our Xi ialah linear solve A darab dengan Y. Okay? Nampak? Ataupun A inverse darab dengan Y. Boleh juga. Our XK you nak tulis kat sini A inverse darab dengan Y pun boleh. A inverse darab dengan Y pun boleh. Dalam programming code saya guna linear solve. Okay? So boleh kat sini nak tukar. A inverse darab dengan Y. Boleh. So that is why dia dipanggil inverse power method. Kita guna inverse bagi A tu. And then you print lah. Dapat result print. So dapat lambda dia. Lambda ialah 2. Okay. Sorry. I equal to 2. Lambda 0.5. 1 negative 1. Okay. 0.5. 1 negative 1. So, dapatlah jawapan. 1.5 negative 0.31. negative, sorry. Tak.
Sekejap ya. Mana ni? Oh ni, sini. Lambda 1.5, negative 0.3, 1. So dapatlah jawapan. So boleh continue ni. Tengok dapat jawapan. Okay. So ni sepatutnya jawapan dia. Negative 1, negative 0.5 and 1. Boleh check dengan eigen system. Kalau you tak sure, you boleh check dengan eigen system. Betul tak dapat ni. Okay. Eigen system faham kan maksud saya? Eigen system tu command. Command yang Faham dah tu. kena. Okay. So check. Sentiasa check. Sebab you mungkin rasa programming dia salah. Tapi I think this is correct sebab saya dah betulkan kan. Which statement tu. Okay. Kalau tengok pun sepatutnya betul lah. Converge tak? Macam converge lah ni ya. Eigen system. Ini delete lah atas ni delete lah. Ini solve ni untuk saya check. So this is our A. Smallest eigenvalues smallest. So kita tengok kat sini. Betul tak itu adalah smallest? Okay. Eigen system bagi A. Okay. Matrix A kena define dululah. Kalau you tak nak run the whole system. Okay, so dapat jawapan dia. Dia cakap negatif 1 lambda dia paling kecil, yang kedua adalah negatif 1. Kalau largest 2. So yang ni kita kena ambil yang kedua lah sebab ini adalah inverse power method. So negative 1. Negative 1 yang correspond ialah negative 1, 2. So you tengok kat sini negative 0.5, 1. So betul lah. Negative 1 yang correspond dengan eigenvalues yang ni. Yang ni, eigenvalues ni correspond dengan yang ni ya. Eigenvector yang ni correspond dengan eigenvalues yang ni. Ni sebelah ni eigenvector. Eigenvector yang kedua lah yang correspond dengan eigenvalues yang pertama. Okay, so betul. Tengok. Negative 0.9 is negative 1 lah. Yang ni negative 0.5, you kena darab dengan 2 untuk dapat ni. Ni 1, 2. Dia asalkan selari saja, eigenvector asalkan selari. Okay, so itu adalah inverse power methods lah. Okay. Dan inverse power method dah selesai. Okay. Inverse power method yang ni 3 darab 3. 3 darab 3 dia suruh buat example. Nanti kat rumah you boleh buat lah. Okay, dan shifted. Seterusnya shifted inverse. Shifted inverse, kalaulah inverse power method untuk cari smallest eigenvalues. Kalau shifted dia akan jadi untuk dominant balik lah ataupun sama dengan power method. Kan? Betul tak? Faham tak maksud saya ni? Kan saya seorang je faham. Power method untuk cari dominant. Kan? Power method untuk cari dominant. Shifted power methods untuk cari smallest. Okay, shifted power methods untuk cari smallest. Inverse power methods untuk cari smallest. Shifted inverse akan cari dominant balik. Faham? Kita nak kena tulis. Ya. Saya tak ada ni lah. Apalah saya tulis kat sini lah saya guna komen lah. Okay. So shifted power methods untuk dominant. Dominant eigenvalues. Shifted.
shifted inverse. Power method, okay. Our method is for dominant eigenvalues. Shifted power method are smallest. Okay. And then you have inverse. Inverse power method adalah untuk cari smallest. Okay. So shifted inverse, dia akan cari dominant balik lah. So ini adalah 4 method yang you belajar dalam chapter ni. Power method dominant, shifted power method smallest, inverse power method smallest, okay, shifted inverse power method, okay, adalah dominant. So dominant lah. Okay, so untuk shifted inverse, macam tadi jugalah dia kena tukar kepada coefficient matrix B. So kita ada A 1120, okay. Dia kata kat sini use shifted to approximate eigenvalues of A that is closest to 1. So lambda kita adalah 1. So shifted we have A minus, our lambda is 1 lah. Our lambda is 1, okay, tadi. A minus 1i, okay. And then dapat coefficient matrix yang baru, itu iaitu B, okay. Kita nak apply ni shifted inverse kan. Kita nak apply inverse power method, okay. Untuk B lah. Ni kalau dia guna perkataan ni, now we can apply inverse power method ni takut confusing. Sebenarnya dia nak cakap yang dia guna inverse power method terhadap matrix coefficient B. Kan? Jangan tengok sangatlah apa yang dia cakap ni. Apa yang dia cakap tu betul, tapi takut you confuse. Okay? Sebab dia ada perkataan inverse power method kat sini. Padahal kita tengah discuss berkenaan dengan shifted. Okay? Tapi lepas kita shift, sepatutnya memang kita guna inverse power method. Sebab this is shifted inverse power method kan? Okay, so our B is A minus I, okay. And then kita buat Gauss elimination lah. Ataupun linear solve tadi. Ataupun you guna B inverse. Kalau you ganti A minus I ni sebagai B, dan cukup B lah. B inverse sahaja. Okay, so this is B inverse YK1 MK, okay. YK ialah 1 over MK darab dengan XK. Okay, and then bila kita buat tu, our MK ialah 1 lah. 1 ialah eigenvalues bagi B tadi. Eigenvalues of B inverse tadi. Maka lambda ialah 2, kan? 1 over lambda minus 1 ialah 1, dan our lambda must be equal to 2 lah. Kira kat sini. So our lambda is equal to 2. So this is not lambda lah. Okay. Dalam programming code, kalau saya buat lambda dan kena betulkan. I think I buat lambda. Kan? Shifted inverse kan? Untuk print ni, kan? This is wrong lah kalau saya buat sebagai lambda. This is not lambda. Kan? Our M is not lambda. But our lambda is equal to 2. 1 divided by lambda minus 1 is equal to 1. Okay. So, programming code yang ni salah. Programming code ni, this is not lambda, but actually M saja. You kena shift balik untuk dapatkan lambda. Faham tak ni?
Okay? Faham tak? Boleh tak ni ke? Semua. Hello? Boleh faham tak saya cakap? Boleh doktor. Boleh ah? Programming code ni yang saya print ni tak ni tak betul lah kalau tulis kat sini lambda because our M is not lambda. Nanti you betulkan balik lah Aisyah yang ni, you tolong betulkan dan then share balik kat saya. Sebab saya tak sempat nak buat semua. Kalau dah dapat buat nak keluarkan result pun dah syukur bersyukur. Sebab kerja dah banyak. Okay. So, dapat balik lambda is equal to 2. Okay. Cuba kita tengok, our MK 1 tak? Dengan YK kita 1-1 tak? Okay. So, kita tengok kat sini. Tengok. This is not lambda lah but MK. MK ialah 0.9, eigenvector dia ialah 1, 1. So betul lah, 1, 1. So nanti boleh betulkan lah. Boleh lah? Boleh doktor. I think tu saja. Yang lain example 2 pun you boleh tengok. Shifted inverse. Shifted inverse version tak ada 3/3 ke saya dah letak kat bawah. Tak ada, tak buat. So nanti boleh buat untuk 3/3. Okay? Boleh lah. So saya share yang programming yang saya buat. So you all betulkan yang buat print ni. And mungkin you all boleh minta dia print untuk lambda. Tapi kena buat calculation sikit lah. Doktor. Yes. Cara untuk buat power method dengan inversion method adalah sama ke doktor? Cara power method dan inversion power. Sorry, soalan dia apa? Power method tu dia punya cara untuk coding ni sama tak dengan inversion power punya cara doktor? Tak sama. Sebab untuk inverse, shifted inverse kan maksud you? Ke yang mana? Shifted inverse, shifted power. Shifted power. Shifted inverse, dia guna A inverse dalam calculation, dalam programming code dia ada ni. Kalau dia guna by hand, dia ada guna Gaussian elimination ni. You nak reducekan row reduce dia. Bawah diagonal punya, you nak pastikan dia adalah kosong. Maksudnya lepas dijadikan dia semangat kosong, you nak gunakan back substitution. Itu maksud dia. Kalau guna by hand lah. Tapi kalau nak guna secara inverse pun boleh. Kan? You nak dapatkan solution bagi Ax equal to B. Macam mana you nak dapatkan solution? You boleh jadikan X tu sama dengan A inverse darab dengan B, betul tak? Betul. Okay? Ataupun you boleh guna apa-apa method yang guna yang solvekan matrix system tu. So ini adalah cara dia lah bagi inverse. Yang ada perkataan inverse tu, inverse shifted ke ataupun shifted power method ke, tu beza dengan yang power method. Power method tak ada guna penyelesaian dalam ni. Dia terus. Dia tak ada A inverse kat sini. Dia ada apa? XK is equal to B darab Y kan? Dia tak ada inverse kat sini. Dia darab dengan B darab Y ataupun A darab Y saja. Untuk power method A darab Y. Untuk shifted B darab Y, betul tak? Tu beza dia. So kalau B darab Y, you darab direct je lah. Kalau yang inverse tu yang you kena selesaikan guna linear solve. Power method okay, ni power method. Nampak? A darab Y. Kalau inverse, you ada A inverse kat sini. Ataupun B inverse kalau shifted. Sebab tu you kena guna linear solve. Untuk power method tak perlu guna linear solve. Sebab terus you boleh darab matrix macam biasa. Faham tak? Faham doktor. Faham Okay. Sama juga yang shifted power method. Shifted dia guna B punya matrix. Yang B ialah A minus 2I. Okay. So kat sini ada B. Tapi still yang ni bukannya B inverse. B sahaja. Maksudnya dia darab. Sebab tu our programming B darab Y tadi.
Tapi bila you nak buat kena apa yang inverse tu, either you tulis kat sini dalam programming code you tulis A inverse darab dengan Y pun boleh. Tapi saya dalam kes saya selalu guna linear solve. Linear solve A darab dengan Y. Okay, yang ni sama juga lah. A inverse darab Y sama dengan linear solve A darab Y. A dengan Y. Faham? Okay. Faham doktor. Okay, so tu beza dia. Yang inverse tak ada, yang inverse ada linear solve tu. Yang shifted ialah melibatkan coefficient matrix yang berlainan, which is B. Okay, inverse beza dengan power, dia nak yang inverse yang biasa, okay, inverse power method yang biasa dia nak cari smallest eigenvalues. Maksudnya dia sama dengan our shifted power method. Kan? Betul tak? Kalau shifted inverse power method, dia sama dengan power method. Sebab dia nak cari dominant. Itu yang saya list tadi. Yang 4 tadi. Kat mana dah? Di sini doktor. Tadi ada. Hilang dah Tadi ada doktor. Tadi ada doktor. Ada tadi doktor. Saya tunjuk ni. Ya. Okay, power method dominant. Eigenvalues. Shifted jadi smallest. Inverse power method smallest. Kalau shifted inverse akan dominant balik. So mana-mana method you boleh cari. Guna. Okay. Cuma kalau guna yang shifted ni you kena ubah lah. You tak boleh letak macam programming saya, you bantai M tu sama dengan lambda. Salah ni. Ni salah. Saya cakap salah terus terang. Semua because saya memang copy paste daripada yang power method tu yang tak perasan tu. Okay. So this is actually not lambda. Our lambda untuk shifted inverse kan you kena kira. Kan? You kena kira based on this. 1 per lambda tolak 1 ni sama dengan M. This is our M. Not lambda straight away equal to M. Okay? So our lambda is equal to 2. I tak boleh nak claim lambda ni sama dengan 1. Kan? Lambda ni sama dengan 1 I cakap. Lambda is equal to M. Salah. This one sepatutnya 1 divide by tadi. Kan? 1 divide by lambda minus 1. Faham lah? One divide by lambda minus 1. Okay. Ni pun boleh buat lah. So habis lah, settle lah kita punya ni. So saya share programming code and then you tolong betulkan yang bab print tu lambda tu and then nanti share dengan saya. Boleh tak? Boleh tak? Boleh doktor. Ada apa soalan tak? Saya dalam kelas memanglah kita tak faham. Biasa je. Saya dalam kelas saya tak pernah faham. Saya memang rasa, so jangan risaulah kalau you tak faham dalam kelas. Janganlah rasa macam because tak faham terus tak minat subjek tu. Jangan macam tu. So macam saya dalam kelas saya tak pernah faham. Okay? Macam masa saya, even masa saya buat PhD dulu, saya masih ambil kelas tau. Masa tu kat London kan. Dia kelas, PhD sepatutnya tak ada kelas. Tapi kat London dulu, dia kumpulkan semua pelajar PhD seluruh UK. Dia centralize dekat dengan universiti kat London tu, satu universiti kat London. Saya kena travel about 1 hour setiap Rabu untuk ambil kelas kan. Saya akan jumpa semua pelajar-pelajar PhD yang ambil subjek lebih kurang saya lah. Saya punya bidang ialah PDE. PDE ialah numerical PDE lah yang you belajar dengan Dr. Annie sekarang ialah finite. You belajar sekarang FDM kan? Finite nama dia? FDM. Finite difference method kan sekarang? You based on the Taylor method, betul tak? Numerical method. Yelah numerical method, you punya method yang you belajar ialah finite difference punya method kan? Ya doktor. Tapi sebenarnya banyak lagi methods dalam
dalam numerical PDE. Okay, so masa dalam kelas tu pun saya rasa macam selalu tak faham. Okay. Even masa saya buat degree pun saya selalu tak faham. Memang biasa saja tak faham ni. So janganlah stres sangat. Cuma kena belajar lah. Lepas tu you kena belajar. Masa saya degree dulu, saya selalu tak faham. Tapi bila exam, kita lah paling highest. Kan walaupun dalam kelas kita tak selalu faham. Sebab kita kan belajar. Kita akan belajar. So tak adalah saya sentiasa faham, sentiasa dalam kelas. Tidak. Kalau orang yang selalu macam dalam kelas ni, selalu boleh terus on air dengan lecturer. Tidak. Saya selalu senyap je. Okay? So jangan risau sangat lah. Kalau you stress ke apa. So next week, saya akan bagi tahu. Next week ke next 2 weeks? You punya test. Next week ke next 2 weeks? Next 2 weeks, doktor. Next 2 weeks. Next 2 weeks, ah? Ya. So, saya bagi tahu topik dia. Nanti kita belajar lah. Kita ada satu lagi chapter. Chapter yang kita belajar sekarang, yang power method ni. Dengan recurrence, which is next chapter ni akan masuk final. Kita panggil dia final lagi sebab dia still adalah final punya masalah lah 40%. Okay. Doktor, boleh bagi tu apa yang coding for power method yang semua tu ke untuk sebagai rujukan bagi kita ke macam mana doktor? Boleh bagi tapi you kena betulkan dan share balik kat saya. Betulkan yang lambda tu. Doktor, maksud saya yang semua tu power, shifter power dan inverse semua tu sebagai rujukan lah sebab nanti saya kasih. Tapi ingatkan saya lah. Saya kasih kat WhatsApp boleh ya? Boleh doktor. Yang wish statement ke maksud you? Wish statement kan? Wish statement. Laju je semua next 2 weeks. Sebab masa doktor terus cakap wish statement tu macam tak ada clue pun pasal wish statement sebab tak pernah dengar pun. Kita hanya dengar while dan if sahaja. Masa doktor tanya pasal wish tu, saya terus blur, tak pernah dengar macam mana dia punya coding. Kalau you blur, you boleh pergi kat, setiap kali you blur, boleh pergi kat helps. Helps ni akan banyak membantu. Okay, boleh doktor. Pergi kat helps and then tengok cara dia punya coding. Jangan takut lah. Kalau you takut, nanti macam mana you nak buat programming yang lagi susah, kan? Yalah, sebab first time approach doktor, bukan apa first time approach tu. It is okay actually. Senang saja ni. Sebenarnya tambah satu statement je kan. Ini saja. Patutnya tak ada apalah untuk you dapatkan M dia. Nanti tengok balik lah macam mana kenapa saya cakap ini. Okay, mungkin you sekarang tak faham tapi you try list kan. Kalau matrix you macam ni macam mana. Kan? You try lah kalau you punya matrix you 101 ke 10 negatif 1 and then you try fikir kalau macam ni macam mana lah. Dia cara dia. Programmer semua fikir macam tu. Dia fikir looping tu. Okay? Boleh lah. Ada siapa lagi nak cakap apa? Adakah yang dah stres? Sebab saya dengar macam-macam ada pelajar mengadu ni. Adakah yang rasa nak balik sini ke? Saya dengar macam tu lah. Tak boleh nak buat final project lah seorang-seorang kat rumah, belajar, pensyarah buat 3 jam kelas sampai habis data. Macam-macam saya dengar. Adakah nak mengadu ke? Kalau nak mengadu kena beritahu saya. Ada tak yang rasa apa? Pengorbanan doktor ke pengorbanan you? Pengorbanan you lah maksudnya. Yelah kita semua kena berkorban. Kalau data habis you guna yang 1 gig yang free tu. Tapi memang tak cukup lah kalau kelas you asyik ada je. Tapi boleh subscribe yang unlimited punya, yang murah-murah yang sehari punya. Mungkin berapa? RM3 ke sehari kan? Okay, so kalau tak ada apa-apa kita kurangkan lah kita punya bercakap ni. Kalau apa-apa problem sebab kita asyik kena kurangkan kan dari segi masa. Instead of 3 jam kena buat sejam je. Sebab KJ sebut kat saya. KJ ke siapa? Tak sure. Tapi benda ni
adalah pensyarah bagi tahu yang ada student dah start ni. So kita kena kurangkan. Kalau ada problem, just bagi tahu saya dalam WhatsApp lah. Tapi make sure belajar. Make sure belajar. Saya tak nak you all tak sampai purpose yang saya nak. Purpose saya ialah you all jangan takut dengan programming. Itu saja. Masa saya PhD, my programming code 200 pages. Itu programming saja. Belum lagi derivation. Derivation, tu lain cerita. Okay. So macam mana you nak buat 200 pages punya programming code? Kalau nak buat satu line pun takut kan? Okay, so kita berserai dulu. Nanti ingatkan saya untuk share programming code ni dan juga untuk share topik apa yang masuk. Test. Okay, so thank you very much. Saya live dulu. Saya macam mana nak record ni. Record saya stop dulu.